Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, alhamdulillah, sumal alhamdulillah kepada sahibul bait. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz Al-Hakim, ada fursah kepada kita, fursah yang sa'idah, ruang dan peluang yang sangat baik Allah Ta'ala bagi. Kita duduk dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Ikhwan, sebenarnya tidak ada banyak perkara yang perlu diberitahu, kerana banyak perkara telah kita tahu. Cuma perlu diberi peringatan. Itu yang Allah Jalla wa'ala unik, indah. Dia guna perkataan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, Allah menggunakan perkataan wa dzakir. Dia tak ambil perkataan-perkataan lain seperti ziyadatul ilm ke, dia kata tambah lagi ilmu, tambah lagi. Tak, dia guna perkataan wa dzakir. Di atas sirah apa? Di atas sirah, di atas satu balaghah ayat, hanya nak memberi ingat sesuatu yang sememangnya kita dah tahu, cuma kadang-kadang tak perasan. Cuma kadang-kadang dia jadi macam mana, itulah Khalid, macam orang ada kecil manis, Khalid makan manis. Bukan dia tak tahu dia ada diabetes, dia tahu, tapi kadang terkalik. Kenuri dengan seronok jumpa kawan-kawan, makan, malam semput. Perlu diberi ingat saja, tak ada apa-apa. Semayang ke ikhwan, tentang akhirat ke, tentang mati ke, semua orang tahu. Mana boleh orang tak tahu. Tapi Quran guna perkataan wa dzakir. Wa dzakir. Dan Allah kata ulanglah, ingat. Ingat kan? Ingat balik. Az-zikr bermakna zikru syai'. Ingatkan balik pada orang. Ingatkan balik. Dan peringatan itu dia datang dalam bentuk wa dzakir. Lepas bagi ingat, bagi ingat lagi. Lepas bagi ingat lagi. Kenapa ikhwan? Kerana banyak ilmu yang kita tahu ini, Allah Ta'ala kata bila kita bagi ingat balik, Allah kata tanfa'ul mu'minin. Itu yang dahsyat. Kalau jiwa itu jiwa mukmin, dia akan membuahkan manfaat. Kalau jiwa itu bukan jiwa mukmin, maka peringatan tazkirah dia akan jadi seperti mana? Seperti Allah Ta'ala kata, mereka mendengar perkataan wa dzakir itu, mereka lari, tak mau dengar, rasa bosan. Seperti mana mereka lari, humur, kalde, lari daripada singa. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfiratun farrat min qaswara. Kenapa susah sangat mereka nak mengambil peringatan? Mereka jadi seperti mana kalde yang melihat singa datang, lari, tak mau dengar. Rasa terganggu emosi, rasa diperbodohkan, rasa macam aku ni tak reti sangat ke. Tapi kalau hati itu memang tertanam dengan benih iman, Allah Ta'ala kata tazkirah itu tanfa'ul mu'minin. Dia sentiasa akan menjadi peringatan. Tanfa'ul mu'minin. Dia datang dengan ayat mudhara'ah, menunjukkan kesentiasaan itu, dia mendapat manfaat.
Kerana itu kan macam tu juga kita buat kuliah macam ni, kita buat di rumah orang ke, macam rumah sahabat kita buat di mana-mana. Di antara benda yang kita kena ingatnya ialah bahawa beri peringatan balik bahawa bila kita sediakan rumah kita sediakan dewan ke apa ke, apa yang Tuhan nak bagi balik pada kita, iaitu rahmat. Malaikat hadir, bukan kita saja hadir, malaikat hadir. Nabi sebut apa dia? Wa ghashiyadhumur rahmah. Keliling, mereka dikelilingi oleh rahmat ilahi. Nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan kepada mereka sakinah. Dan paling dahsyat, Nabi sebut apa dia? Wa dzakara fi man 'indah. Mereka disebut di sisi Tuhan mereka. Jadi itu adalah benda yang diingatkan balik, bahawa masa yang kita bagi, kita korban itu, kita korban ini, maka tak sia-sia. Allah akan membalas balik dalam bentuk bantuan kejiwaan. Malaikat hadir. Kalau malaikat hadir tempat kita ni, saya tak rasa setan boleh duduk lama. Bukan makna setan tak ada terus, setan memang ada. Tapi saya tak rasa dia boleh dominan. Tak rasa dia boleh menguasai tempat tu. Malaikat pula datang, malaikat mana? Malaikat rahmat. Itu yang Nabi sebut dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Imam Nawawi letak di bawah bab taubat dalam Riyadhus Salihin. Satu orang yang bunuh 99 orang. Lepas tu mencari jawapan, adakah dia itu masih ada ruang dengan Tuhan? Ada orang bagi jawapan yang tak menyenangkan hati dia, dan akhirnya dia bunuh orang tu, jadi 100. Maka dia menanggung dosa pada masa itu, menanggung dosa membunuh 100 orang. Tetapi tengok, rahmat ilahi itu, rahmat ilahi, sakinah, ini dia berkaitan dengan komunikasi jiwa, naluri manusia. Kita punya perasaan dengan Tuhan. Dia nak berubah juga. Akhirnya Allah memberi kepada dia hidayah dan taufik. Dia tak start pun lagi dengan ibadat yang baru, tetapi dengan, kita kata, dia mempunyai niat yang baik sahaja, niat yang hasanah sahaja. Biniyatil hasanah, dengan niat yang baik itu dia mati, maka Allah menempatkan dia di syurga. Itu menunjukkan, ikhwan, kalau kita datang kepada Allah Ta'ala shibran, Allah datang kepada kita zira'an. Kita datang pada Allah sejengkai, Allah datang pada kita sehasta. Kita datang kepada Allah dengan zira'a, Allah datang kepada kita dengan ba'a, sedepah. Kita datang kepada Allah dengan yamshi, kita berjalan yang agak laju. Allah datang kepada kita dengan harwalah, dengan lebih kencang daripada berjalan pantas. Lebih kencang daripada berjalan pantas diterjemah dengan bahasa berlari, tapi menunjukkan surah. Asra bermakna cepatnya Allah sambut kita daripada kita respon pada Allah. Jadi itu perlu diberitahu pada manusia bahawa dalam hidup ini, pakej kesempurnaan hidup iaitu juga berkaitan dengan rohani, ketenangan jiwa, kedamaian. Jadi bila kita majlis taklim, kita buat demikian, malaikat hadir rumah kita, malaikat hadir di surau masjid kita, ini sesuatu yang perlu diberi ingat kepada manusia. Wa dzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dia akan mendapat rahmat. Dulu selalulah kita mendapat nasihat daripada guru-guru kita. Di antara guru yang selalu kita belajar adalah Syekh Maulud Al-Hanafi. Memberi nasihat pada kita bahawa kalau kita Raplah belah sini tak ada, belah Penang banyak Raplah. Orang sini dia tak Raplah, dia lalai. Kalau Penang dia tak lalai, dia Raplah. Dia selalu bagi ingat pada kita bahawa jangan tinggalkan majlis ilmu. Jangan dalam satu hari tak ada masa masuk masjid. Kerana masjid tempat sumber Allah menurunkan rahmat, hidayah, sakinah. Jangan satu hari kita tak salat.
Jangan kita melengahkan salat. Kerana Allah Ta'ala telah menyusun dunia dan waktu salat. Allah itu pereka kepada langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Allah pereka langit, pereka bumi. Allah juga pereka kepada masa langit, masa bumi, peraturan dia. Allah pencipta khazanah langit dan khazanah bumi. Maka Allah pencipta waktu salat di dunia ni. Maka jangan tak ada masa. Kerana bila Allah susun salat, rakaat salat, waktu salat, dia bersesuaian dengan keluasan masa dan perubahan zaman. Bila dunia berubah, masa berubah, fitnah muncul, ujian itu muncul, manusia menjauhkan diri daripada sistem yang Tuhan buat, dia akan makan dalam. Kerosakan itu makan dalam. Kita tak ada tempat nak mengadu, kita tak tahu mengadu. Kita jadi orang yang tak ada hubungan dengan pencipta. Badi'us samawati wal ard. Pereka langit dan pereka bumi. Tuhan bukan pereka kita saja, dia pereka langit dan bumi. Dan benda berkaitan dengan masa, zaman. Dia cipta segala-galanya. Berapa lapis langit, berapa lapis bumi, khazanah dia, kesemuanya Tuhan yang cipta. Dan Allah bagi tunjuk dalam mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, semua makhluk-makhluk yang dipanggil dengan nama kawakib ini, planet-planet ini, Allah tunjuk sistem, mereka sujud kepada Yusuf. Yusuf tengok, mereka sujud kepada Yusuf. Li sajidin, mereka tunduk pada aku. Tunduk pada siapa? Kepada orang yang mendapat risalah dan nubuah daripada Tuhan. Itu yang mengangkat martabat Yusuf. Bila Yaqub, Nabi Allah Yaqub dengar mimpi Yusuf, dia kata la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau cerita hal ini kepada orang lain, adik-beradik hanya lain. Takut syaitan ini ada dia punya muslihat. Tapi Yusuf berkembang, Yusuf alaihi salam berkembang, dan akhirnya dia mendapat kemuliaan alam, kemuliaan kehidupan. Bila kita pisah diri kita dengan peraturan Rabbani, maka kita akan menghadapi masalah jiwa. Kita ikhwan diberi peringatan seperti ini, wa dzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, kerana dia ada manfaat. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam buku dia Tibbul Qulub, dia kata dua kali dia ulang. Dalam Tibbul Qulub pun dia ulang, di dalam Miftah Darus Sa'adah pun dia ulang, bahawa satu orang sama ada dia mukmin ataupun tidak mukmin, based on dia itu basyariyah, manusia, dia tak akan berjumpa apa-apa ketenangan dalam dunia. Sebab Tuhan tidak bikin dunia untuk tenang. Tak ada ruang tenang dalam dunia. Orang kaya, dia tak akan tenang. Orang pandai tak akan tenang. Orang politik lagi tak tenang. Dia kata bestnya. Tak best mana? Tak mahu musim-musim macam ni. Musim tak best. Musim jadi ketam. Ubuh ketam 5 ekor dalam satu balang, tengok ketam mana boleh naik di atas. Seekor ketam tak keluar. Pasal apa? Ketam akan pijak ketam. Ketam akan pijak ketam. Tu saya teringat dulu masa guru-guru pondok akan buat contoh. Dia buat contoh lah. Bukan dia baca hadis pun, dia buat contoh. Dia kata besok di hari akhirat, ini contoh dia, bukan dia buat di palsu, dia bagi contoh. Dia kata besok di hari akhirat, setiap bangsa ni ada malaikat jaga, kecuali bangsa Melayu. Dia kata kita boleh kenal, ada satu lubang dalam neraka. Ini dia kata bukan hadis, dia kata nak bagi contoh, nak bagi hampa faham betapa melaratnya masalah kita. Cina ada azab dalam satu lubang, India ada azab dalam satu lubang, Melayu ada azab dalam satu lubang. Tapi bila duk kena azab dalam lubang tu, kita akan tengok Cina duk naik nak keluar, pasal kena azab. Malaikat duk pegang, duk katuk. Dia kata yang ni bukan hadis tau, dia kata ni contoh. Dia bagi contoh. Tapi bila mai dekat lubang yang orang Melayu ramai kena azab, tak ada malaikat jaga. Masa tu lah kan kita dengar cerita ni pun, kita dengar tahun 70-an. Masa tu siapa nanti cerita? Ustaz Yusuf Ismail, Ustaz Ghazali Hasbullah, Ustaz Ghazali Din.
Yang paling popular dengan cerita ni Ustaz Ghazali Dinah Merbuk. Siapa tak kenal, guru besar dia, tuan guru besar dia. Dia mempunyai suara dikatakan seperti suara dia kalau merhaban dikatakan kalau merpati terbang jatuh. Sedap suara dia merhaban. Oh dahsyat. Orang Merbuk kata kalau Ustaz Ghazali merhaban, londeh kain. Kain tu tergulung sendiri jatuh. Dahsyat. Dah saya pernah dengar sendirilah dia punya, oh memang Allah bagi kat dia, tak tahulah dia pergi telan akan apa saya tak tahu. Suara dia memang dahsyat. Memang dahsyat. Budak-budak bodoh-bodoh ni mengaji tanya, pasal apa jadi lagu tu Ustaz? Sebab dia kata orang Melayu ni tak payah malaikat buat kerja, malaikat off duty. Pasal apa? Pasal bangsa dia nak dia tarik sendiri. Aku seorang kena azab, hang nak lari, dia tarik. Jadi bangsa lain semua nak keluar daripada azab. Bangsa kita akhirnya bangsa kita dicontohkan seperti demikian, dilawakkan seperti demikian. Kenapa ya kawan? Kita ada agama yang besar, mereka ada agama yang besar, mereka komit dengan agama mereka, kita tak komit. Kita selalu kena ayat yang Allah Ta'ala sebut, innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Bila kita main satu level tinggi, Allah kata selalu kita bersifat melampau. Bukan kata dalam apa-apa, kita mengaji agama pun satu peringkat tinggi kita naik, kita akan pandang rendah pada orang di bawah dah. Kita rasa pengikut kita banyak, kita rasa kita kukuh, kita rasa kita dah mencipta satu empire besar dalam agama, kita mula akan petikai orang lain. Itu hal agama. Kalau kita dalam harta pula satu level tinggi, kita mula tengok orang tepi jalan, kita mula anggap, oh depa ni tak mau kerja, depa ni tak mau usaha. Kalla innal insana la yatgha. Manusia bila pergi satu level istighna, dia dah tak memerlukan siapa-siapa, maka dia akan jadi la yatgha. La yatgha dengan lam taukid, menunjukkan dia pasti akan kena itu kalau dia tidak tarbiyah diri dia. Kalau level tu tinggi kita kena. Orang lain dia pegang agama dia, dia jadi kuat. Dia khidmat untuk agama dia. Kita bila naik martabat tinggi, pakaian yang pertama kita akan buang adalah pakaian agama. Kita tanggalkan diri kita dari agama. Kita tak bercakap dengan cara agama. Kita tak bagi idea menunjukkan keyakinan kita pada agama. Dan kita tak buat kerja menunjukkan kita khidmat untuk agama. Kita menunjukkan kita khidmat untuk kita. Kita adalah khadam untuk kita. Kita tak ada masa nak khidmat untuk benda-benda lain. Tapi orang lain, dia percaya agama lah roh dia. Bila dia naik tinggi, dia akan cari jalan nak penai agama dia, nak tonjol agama dia, bagi ideanya, idea tu main daripada kepercayaan agama dia, tanpa segan, tanpa malu, tanpa takut. Kita pula bila naik satu level tinggi, kita takut nak menyuarakan apa yang ada dalam agama kita. Dah tak berani dah nak cakap. Sengak, sepi, sunyi. Dulu kalau kita duduk label bawah ni, kita mengaji agama, kita dalam rumah tak boleh gantung gambar, tak boleh tu, tak boleh ni, muzik tak boleh tu, tak boleh. Kemudian Allah uji kita dengan martabat tinggi. Label kita naik. Bila label kita naik, keyakinan kita di bawah itu, yang tu tak boleh, ni tak boleh, mula. Pasal dunia kita pergi, itu dunia yang ada itu. Akhirnya, masuk. Sana ada gambar, sini ada gambar. Tuan, kenapa tuan tak suarakan diri tuan yang sebenar? Tak boleh. Sebab saya... Itulah manusia. Tapi orang lain tak. Orang lain dia naik-naik, kita masuk dalam pejabat dia, je. Tokong dia ada. Cina ada tokong dia. India ada tokong dia. Dia tak peduli tepi jalan ke, abang boleh ke tak boleh, dia buat tokong dia. Dia tak semalam dia mimpi ilham, wahyu turun. Suruh baca tokong situ, dia baca. Kita tak. Kita mengaji agama, mengaji, main satu masa untuk amal. Takut nak amal. Sedangkan kita berada di atas inna dina indallahil Islam. Indallah. Di sisi Allah tidak ada melainkan Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan. Allah jawab dengan perkataan falan yuqbala. Falan yuqbala, bukan falam, falan.
Maksud dia apa? Lil mu'abbad, nafi lil mu'abbad. Sekali-kali Tuhan tak akan terima kalau kita ambil lain daripada Islam. Al-mustaqbal, masa depan, kita akan berjumpa Allah Ta'ala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, kau pasti rugi. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Kau akan rugi, dua kerugian, dunia dan akhirat. Dan hari ini kata Allah, baru kau berjumpa dengan hakikat kerugian yang nyata. Dulu kau tak rasa rugi sangat-sangat. Kerana itu ya ikhwan, wazakir itu penting. Pasal itu peranan ulama penting ikhwan. Sebab yang mengaji agama lebih ni kita kata ulama. Pasal itu Allah ketika menyebut tentang peranan ulama, Allah guna perkataan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama dalam surah Fatir. Yang mampu membawa rasa takut kepada Allah hanyalah ulama. Tapi ketika tidak ada wadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Termasuk tajuk yang kita nak bercakap ni ikhwan, kita bercakap pasal solat. Bukanlah saya nak ajak antum rokok lagu mana, sujud macam mana. Tak ada, semua orang tahu dah benda tu. Tapi sekurang-kurangnya kita nak ingat kepada makna solat tu apa dia. Yang mungkin itu yang kita nak kena polish balik. Makna solat, hubungan solat dengan hidup, hubungan solat dengan fikiran, dengan kita duk susun masa kita, pendidikan anak-anak, bahkan hubungan solat dengan hari akhirat yang kita nak jumpa. Itu saja. Kalau sekadar nak ajak rokok, why must you waste your time? You bacalah mana-mana buku, banyak tu ada. Tapi ada benda yang kita kena kongsi. Kenapa salat dipanggil dengan makna doa? Kenapa salat dipanggil dengan makna perbuatan yang tertentu, perkataan yang tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, dan mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Kenapa? Itu memperingatkan kita hari-hari pasal kita akan salat. Kenapa salat diterjemahkan dengan makna tadarru' ilallah, tadurru' ilallah, kerendahan hati kepada Allah? Kenapa salat tu Nabi kena contoh sendiri, kena tunjuk sendiri, dan Nabi kata kau semayanglah macam mana aku semayang. Kesemua itu ikhwan, dia hanya sebagai wazakir, tazkirah, bagi ingat balik. Lama dah ingat balik. Kadang-kadang kita rasa macam lama dah kita buat, kadang-kadang kita macam hilang fokus kepada makna dia. Perbuatan kita buat cantik, tapi hati kita, mutu dia, kualiti dia macam mana. Itulah ikhwan, dan itulah peranan orang-orang yang mengaji agama. Bagi tahu balik pada orang. Orang-orang mengaji agama ni, dia mengaji agama tu lebih sikit daripada orang lain. Maka dia tak bagilah nasihat dalam bentuk ekonomi ke, dalam bentuk pembangunan ke. Dia bagi nasihat dalam bentuk ruhi, benda dakhili, dalaman. Lepas itu jasa Imam Ghazali ni besar, jasa dia sangat-sangat besar. Dia memberi peringatan dalam bentuk kejiwaan kepada umat. Lepas itu buku dia dipanggil Ihya Ulumuddin. Ihya, dia menghidupkan balik ulum, perkataan plural daripada ilmu, menghidupkan balik pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam agama, yang dahulu orang simpan seolah-olah otak ni macam mana peti besi, ambil ilmu, simpan, kunci. Dia kata ihyakan balik, hidupkan balik. Sebab ilmu dah macam mati, macam tak dapat sambutan. Ihyakan balik. So kita beri ihya kepada orang, bagi tahu balik pada orang peranan ulama sangat penting ikhwan. Macam kita, antum tengok dalam dunia ni, kata kita ambil contoh Malaysia lah, Malaysia negara kita ada rukun negara yang 5. Saya ingat semua hafal rukun negara. Kalau tak hafal, masalah. Nak panggil rakyat Malaysia yang betul payah. Kalau Bangla tak hafal tak apa. Kalau kita tak hafal, masalah. Bila rukun negara digubal, kena tahu. Bukan kemarin dulu. Lepas tragedi dalam negara kita, baru digubal rukun negara, menyatu padukan balik semua bangsa yang ada. Kita ikhwan memerlukan bimbingan.
wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tak cukup ayat itu, Allah guna perkataan ayat yang dahsyat-dahsyat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengguna perkataan kemuliaan untuk ilmu dia. Kita bila tengok orang main sukan, kita tak ada bantah apa orang main sukan. Cuma apa peranan kita? Memberi tazkiyah saja. Perlukah kita bersukan sehingga Allah marah dengan kita? Itu saja. Perlukah kita bersukan, kita melanggar kehendak pencipta alam? Akal yang duduk dalam kepala otak kita ni, segala orak-orak yang kata berjuta-juta ni, siapa yang bagi pada kita? Rabbul Alamin. Lepas itu ingat, Allah dipanggil dengan nama Khalik, Allah dipanggil dengan nama Malik. Itu nama-nama dia. Dia dipanggil dengan nama Razak. Nabi panggil pada Tuhan dengan nama Sayyid. Ada orang Arab kata pada Nabi, anta Sayyidi. Nabi kata, la, jangan kata aku Sayyid, tapi Allah lah Sayyid kita. Allah dipanggil Sayyid. Dalam ayat Quran Allah kata Allah Al-Mudabbir. Kalimah ni kita belajar, kita terjemah, dia mempunyai suatu pendidikan yang besar untuk kita susun kerja kita. Allah dipanggil Khalik, pencipta. Apa makna Khalik? Bahasa Arab ni banyak. Allah guna perkataan dekat Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tak kata inni khaliqul Adam, Allah kata inni ja'il, aku menjadikan Adam. Ja'il, ja'ala juga makna jadi, khaliq juga makna jadi. Tapi bezanya ialah khaliq bermakna dia mencipta benda yang tak ada lagi, dia yang bagi ada. Inni ja'ilun, ja'ilun, dia mengadakan benda yang sebelum tu telah ada. Sebelum Adam ada malaikat, ada itu, ada ni, maka dia kata inni ja'ilun. Tapi bila dia buat langit, dia kata khalaqas samawati wal ard, dia menjadikan langit dan bumi, sebab tak ada lagi. Dia pencipta awal. Allah pencipta awal pada alam ni, pada masa matahari nak tak tak mana, bulan nak tak tak mana, siang nak masuk lagu mana, malam nak pi macam mana. Angka-angka, adad, angka yang kita pakai 1, 2, 3, macam mana angka tu nak masuk, umur nak kira macam mana, hujan nak turun bila, mendung, matahari, Allah yang buat benda ni. Dia Khalik. Lepas tu dia Malik. Dia Malik. Malik diterjemah dengan makna raja, tapi kita juga boleh pakai makna menguasai sepenuhnya. Tidak ada ruang yang dia tak kuasai. Makhluk-makhluk yang dia buat, semuanya dia kuasai. Kita daripada satu orak dalam kepala tempurung kita ni sampai orak terakhir di bawah tapak kaki kita, dia yang kuasai. Allah sebut dalam Quran bagaimana daun itu jatuh, berapa kali daun itu bergoncang nak jatuh ke tanah, Allah kata Allah tahu. Oh subhanallah. Allah dipanggil Razak ataupun Raziq. Dia adalah sumber rezeki. Pada makhluk dia buat, makhluk yang dia cipta, dia supply rezeki. Dia yang bagi, dia tentukan kadar rezeki, tak lebih tak kurang, dia bagi cantik. Dia dipanggil Sayyid. Dia satu-satunya tuan yang tidak berkongsi. Kok nak kata adakah siapa kongsi? Tak ada, dia Sayyid. Dan dia dipanggil sebagai Al-Mudabbir. Dia yang mengurus hamba dia. Ikhwan, semua itu hamba. Ketika orang main sukan, laki-laki ke perempuan, dia kena tahu lah benda ni. Sebab sukan nak lari atas bumi Tuhan. Dia akan menapah dengan izin Tuhan. Perlukah dia langgar peraturan Tuhan? Kalau para ulama tidak memberi teguran, macam mana orang nak tahu batas dia? Kenapa seorang wanita ada had pergerakan dia dalam sukan? Kenapa? Why? WHY. Oh, dengan eja siap bagi kat hangpa. Kenapa? Kerana kita menumpang rumah orang, tempat orang. Rezeki kita ni orang bagi, makan kita ni orang bagi, darah kita naik ke turun. Doktor pakar kata, encik makanlah darah tinggi, ubat darah tinggi makanlah. Kenapa darah ni duk naik?
Akhirnya pakar-pakar kata darah naik. Akhirnya manusia kata, Tuhan turunkanlah darah aku. Akhirnya manusia tahu yang menguasai dia adalah Tuhan. Kenapa dia kena sombong dengan Tuhan? Kenapa dia pada awal lagi dia nak ambil sikap musuh dengan yang dia nak kena sembah? Bukan saja sembah dalam bentuk letak lay dalam solat, tapi sembah dengan makna kata dia akan tersimpuh di hadapan kuasa tu. Kenapa tak ambil hati daripada awal? Lepas itu peranan al-alim yang plural dia ulama sangat menentukan. Sangat menentukan. Bagi tahu kepada orang peranan solat dengan hidup, peranan Allah susun waktu solat itu 5. Kenapa? Kenapa? Allah punya sayang pada kita dengan rahmat dia, dia buat 2 benda besar dalam solat ni. Apa dia? Satu, dia pendekkan waktu, dia pendekkan rakaat. Yang kita tahu Isra Mi'raj adalah hadis Muslim, asal berapa waktu? 50. Nabi Musa kata dekat Nabi Muhammad, Nabi kata, tak boleh Muhammad, minta korang. Sampai berangkat Nabi kata dekat Nabi Musa dalam riwayat Muslim, aku malu dah kat Tuhan. 5. Nanti dalam tafsir dijelaskan Tuhan yang menyusunkan supaya daripada 50 jadi 5. Saja Tuhan nak buat lagu tu. Dia nak bagi 5. Dan rakaat dia bagi pendek. Yang kedua apa Tuhan buat? Pahala dia besar. Tuhan tentukan waktu 5 daripada subuh sampai isyak. Dia pecah. Kita tak berturut-turut, dia pecah. Dia bagi rakaat yang pendek, dia bagi pada kita semayang yang kurang, dia bagi pada kita pahala yang besar. Pasal apa? Pasal dia sayang dengan kita. Dia tak mau beban kita dengan solat. Kita buat kerja teruk, hasil kurang. Tak boleh bayang, kita kerja setengah mati, tiba-tiba dapat tak pasti kita, tak seperti yang kita bayang. Oh, letih sahabat. Allah bagi pahala besar semayang. Allah rekat. Bangkit-bangkit subuh dengan mata tak boleh buka, buat doa. Buat doa. Boleh dia nak suruh buat 16. Apa kita nak kata? Jenuh mata jadi ikan sepat. Nak rokok, tak jadi rokok, jadi tenggilin, bergulin lah. Tu kata buat doa dah. Buat doa, makin awal sikit orang bang. Dengan keadilan dia, dengan kebijaksanaan dia, dengan kasih sayang dia kepada manusia, dia letak sistem tu. Dan ada tarbiyah kerohanian dalam solat. Dia nak kita berubah. Dia nak, sekali lagi berapa jam antum bayang daripada sembahyang subuh kita nak mai kepada zuhur, sekitar dalam 6-7 jam. Ya? 6-7 jam. Kita bangkit-bangkit pagi, kita sembahyang, habis kita pun dah start cari kerja, buat untuk hidup kita. Lebih kurang 5 jam, 6 jam kita dah hanyut dah. Kita pun bukan orang yang bercakap dengan orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bercakap pula subhanallah, masya Allah. Kita buat aja teringat nak kata la haula wala quwwata. Tak ada. Kita orang yang buat aja. Mata kita kosong, akal kita kosong, buat aja. Pagi mai zuhur pula, tengah matahari naik di atas langit, Allah suruh kita sembahyang. Allah ingatkan kita balik. Allah suruh kita rokok. Permulaan hari kita dengan dia. Syukur kita. Mungkin malam masa kita tidur ada banyak masalah kita. Tutur kata, tingkah laku kita. Bangkit pagi sembahyang subuh supaya dia menjadi pembersih kepada malam kita kemarin. Mulakan hari yang bersih. Tanda syukur kita pada dia. Kita memulakan hari dengan dia. Meminta restu kerana dia Khalik, dia Malik, dia Razak, dia Sayyid, dia Al-Mudabbir. Kesemuanya kita bergantung dengan dia. Seperti Nabi sebut dalam hadis Abdullah bin Qais. Nabi kita tahu dah makna la haula wala quwata illa billah. Kau ucap benda ni, Nabi kata, dia menjadi kunzul jannah, perbendaharaan di syurga. Nabi kata kita menumpang haul dan kuwah Tuhan. Pakailah kederak kita untuk hidup. Nescaya tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Sekarang kita dah umur berapa? Tak cukup. Maka akhirnya kita kena pakai haul Tuhan.
kuat Tuhan untuk menyampaikan semua kita punya apa? Quwwatul azimah, kemahuan-kemahuan kita, keinginan kita nak disampaikan dengan haul dan Tuhan. Maka kita start dengan ayat nafi. La, sekali-kali tidak ada kemampuan dan kekuatan melainkan dengan Allah. Kemampuan kita dah pakai habis dah. Kita dah pakai dah kemampuan orang. Tak sampai juga kita punya quwwatul azimah, keinginan kita yang banyak. Sekarang kita kata, ya Allah, aku nak pakai kekuatan hang, aku nak pakai kemampuan hang, tolonglah sampaikan hajat aku. Maka sampai. Kita sampai. Perkara seperti inilah ikhwan yang kita kata dalam ayat tadi, wa dzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagi ingat balik pada orang. Kenapa manusia ni kena ada sistem dengan Tuhan? Ya. Akhirnya Tuhan tarik je satu orang kita. Jam kita ya kawan. Dihabak macam dihabak kat api kan. Api Nabi Ibrahim tu. Dia kata hang jangan bakar Ibrahim. Api tak dengar cakap orang. Cakap bomba pun api tak dengar. Bomba lepas ayam api, api lagi naik ke atas. Naik helikopter lepas pasir lagi, api tembak lagi atas. Api tak dengar cakap siapa, tapi cakap Tuhan dia dengar. Macam api, diam. Hang kekalkan dengan sifat api yang menjulang naik ke langit. Tapi aku nak hang bagi salaman, bardan wa salaman. Hang sejuk kat Ibrahim, hang selamatkan dia. Satu bulu rumah dia aku tak mau bau rentung terbakar. Hang ambil lah masa berapa lama pun, tapi hang jangan sentuh dia. Allah guna perkataan seru. Ya nari. Seru. Allah seru habis. Ya nar. Dan dia taat pada Allah. Dia tunduk khudu'. Dia dengar cakap Tuhan, dia kenal pencipta dia. Allah arah darah kita naik, Allah arah glukos kita naik. Darah kita dia tak dengar cakap kita. Urat dalam badan kita, dia tak dengar cakap kita, tapi cakap Tuhan dia dengar. Kita lah sekali doa ke Tuhan. Doktor yang jaga bidang darah ni bimbang. Doktor yang jaga bidang darah tu bimbang. Dia nak bagi ubat pun dia takut, dan dia habaq sepatah. Dia kata ubat ni kuat dan mahal. Kita yang nak makan ubat tak ada apa-apa, bagi pilih. Dia takut. Dia takut kita salah makan. Dia takut jadi something. Tapi lah sekali kita kata, Tuhan, aku sakit, tolonglah aku. Tak ada apa. Pil makan macam biasa, pantang macam biasa, tapi lah sekali panggil Tuhan. Kita kata, doktor, darah saya naik, tolonglah saya. Doktor kata, duk tolonglah ni. Duk tolonglah ni. Pasal apa darah hang tak mau turun, saya tak tahu. Hang nak makan telur masin kot. Saya apa telur tak makan, doktor. Tapi darah hang naik lagu mana? Doktor rasa unik kes kawan ni. Doktor pun dah tak tahu pergi mana. Doktor kata pergi berubat kampung lah. Kau ada jin tak mana-mana dah pergi tiup darah. Last sekali jadi macam tu. Kita pun dah habis arah. Akhirnya kita pergi kepada siapa? Khaliqud dam, pencipta darah, pengizin darah tu berjalan, yang dia ada haul dan dia ada kuah. Dia mudabbir, dia yang urus perjalanan roh kita. Kita kata, Tuhan, aku sakit, tolonglah aku. Darah kita turun. Sangat ajaib hubungan kita dengan Tuhan. Sangat ajaib. Ibrahim kata kepada kaum dia, wa iza maritu fa huwa yashfin. Masa tu bomo duk ada depan Kuhan, ahli-ahli sihir duk ada. Belakang Namrud depa duk ada. Ibrahim berani kata, wa iza maritu fa huwa yashfin. Ibrahim, hang tak takut ke kami buat lebih kurang sakit lagi? Ibrahim kata, apabila aku sakit, Tuhan aku sembuhkan aku. Capang telinga tukang sihir. Ingat kami tak dia buat hang pergi keras perut lah. Itu hang nak buat. Tapi last sekali aku pergi berubat sana tak lega, pergi berubat sini tak lega, aku mengadu kepada Yang Maha Kuasa. Sebab dia yang pegang segala-gala. Kaya ke, susah ke, senang ke, penyakit ke, sembuh ke, tua ke, muda ke, dia yang pegang. Dia yang menentukan asbab nak bertukar ke tak bertukar. Dia. Wa iza maritu fa huwa yashfin. Bila aku sakit,
Dialah yang sembuhkan aku. Kita pun panggil Tuhan, Ya Syafi, Ya Kafi, Ya Syafi. Wahai Tuhan yang penyembuh, sembuhlah saya. Tak ada lebih daripada kita makan, melainkan kita pegang sesuap nasi, secubit roti, kita kata Bismillah, dengan nama Allah aku makan. Dengan nama Allah aku makan. Apakah faedah dia, ikhwan? Sekali lagi nak masuk dalam badan, pengizinan kepada nak berlaku kunyah mengunyah ini total dan fatal biiznillah. Nak telan, nak jadi apa, biiznillah. Nak masuk dalam badan, nak jadi racun kah, biiznillah. Lepas itu kejadian yang berlaku kepada Khalid bin Walid itu kejadian yang luar biasa. Orang kata kepada Khalid, kalau betul lah Muhammad ni di atas kebenaran, hang minum racun ni. Khalid bin Walid tidak ada keraguan apa. Bismillah, dia minum racun dan tak jadi apa kat dia. Patutnya mudarat lah, tapi Bismillah dan memohon haul dan kuah Tuhan. Kalau ikut kepada sistem perut dengan racun yang masuk, tidak ada haul, tidak ada kuah, badan tak kuat nak tanggung. Tetapi sekarang nak tukar, kita diajak dengan sifat tawakal. Apa makna tawakal? Wakil. Wa kafa billahi wakila. Wakil. Kita serah urusan kita pada Allah. Allah wakil kita. Kita buat suatu wakalah. Kita dah tak ambil kerja kita dah. Kita dah tak berurusan dah. Kita minta wakil kita buat kerja. Dan wakil kita itu adalah Rabbul Alamin. Allah kata wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah menjadi wakil kamu untuk berurusan. Tu Ibrahim kata hasbi Allahu ni'mal wakil. Bila dia dibuang ke dalam api, itulah perkataan dia dalam hadis Abdullah bin Abbas, hadis Bukhari. Ibrahim kata wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah menjadi wakil aku. Peluk masuk dalam api, Allah pelihara. Allah pelihara. Subhanallah ikhwan. Karena itu wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ini penting ikhwan. Diberi peringatan kepada kita. Kita dah lama dah kita solat, tapi diberi ingat balik. Solat ni apa dia? Solat, pasal tu kita lihat kepada inti pada solat. Dia ada doa, ada tasbih, ada ketundukan, ada bacaan-bacaan. Maka kerana itu terjemahan yang paling pantas diletak awal kepada salat adalah doa. Doa mana menyeru Allah Ta'ala. Dan dalam hadis pula Nabi sebut apa? Bila sebut tentang doa, Nabi kata sepatah. Hadis Nu'man bin Bashir, hadis Abi Daud. Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Kedudukan doa itu kedudukan ibadah. Dan sifat ibadah itu apa dia? Tadarru', merendah. Maka solat nak mendidik kita jadi rendah, rendah hati dengan Tuhan. Kita bukan orang yang lawan kepada sifat tadarru' ni apa dia? Kibr, sombong, sifat bongkak, sifat merasakan apa dia? Semuanya aku mampu buat sendiri, tak ada siapa perlu tolong aku. Orang Arab suka kata apa? Ananiyah. Kan? Kemampuan kita itu sampai jadi ananiyah. Aku seorang, aku boleh buat, aku boleh buat, aku boleh buat. Salat kerana makna dia doa, dia membawa pada makna tadarru' ila Allah, kerendahan kita pada Allah. Dan tadarru' ni dia bukan rendah dengan makna kata hangguk macam kepala Jepun duk hangguk tu. Tadarru' ni sampai pada peringkat tersimpuh masih dikekalkan kalimah tadarru'. Ataupun lain tempat Allah dua kali Allah ulang perkataan mukhbitin. Ya, Imam Ibn Qayyim angkat kalimah ni dalam kitab ada Madarijus Salikin dengan perkataan ikhbat. Wa basyiril mukhbitin, Allah kata. Gembirakanlah orang-orang yang mukhbitin, yang bila dia ibadat pada Allah Ta'ala, dia salat ke, mukhbitin, jiwa dia rapat dengan tanah, dia jadi rendah sampai rapat dengan tanah. Punya rendah dia dengan Tuhan. Punyalah dia dengan Tuhan ni tak rasa sombong sampai peringkat itu. Salat.
tambah kita masuk dalam dia tu, hakikat dia ibadatun zatun, ibadat yang zat dia, zatun yang memiliki makna, af'alun wa aqwalun, dia memiliki zat sendiri, beberapa perbuatan, beberapa perkataan, makhsusatun yang khusus, muftatahatun bitakbiri, yang diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan bagi salam, bisyara'it makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu baru jadi salat. Aqwal wa af'al, ibadat itu apa? Syekhul Islam Ibn Taymiyah jawab, kerana salat dipanggil satu ibadat, dia kata secara bahasa, kerana Nabi kata doa itu adalah ibadat, ibadat itu adalah kerendahan, maka dia kata wajar dipanggil dengan nama ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Dan itu masuk dengan hakikat salat. Dia adalah nama yang menghimpunkan apa yang Allah redha, apa yang Allah cintai daripada perkataan dan perbuatan, sama ada yang zahir maupun yang batin. Bila kita himpun semua makna ni, kita tengok dengan salat, daripada awal kita takbir sampai kita bagi salam, pertama penuh dengan makna doa, dan kita doa secara merendah diri, dan dia penuh dengan apa dia? Apa yang Allah cintai dan Allah redai. Tak ada benda yang Allah tak redha dalam bentuk perbuatan ke, dalam bentuk perkataan kita ke dalam solat. Kesemuanya sampai kepada makam hub dan mardiyah, makam redha dan makam cinta. Yang macam ni ikhwan, kita duk buat hari-hari. Kita pernah ke teringat dalam hati kita nak repair supaya jiwa kita sampai kepada hakikat dia tu. Bila kita tengok anak-anak kita terlalai, tak semayang, kita tak rasa rugi ke? Sebab apa? Sebab anak kita akan jatuh makam dia. Dia tak sampai kepada makam Allah cinta, Allah redha. Dia dianggap hamba yang tidak rendah diri pada Tuhan. Dia dianggap orang yang boleh menyebut semua benda tentang Tuhan, tapi dia dianggap memanggil Tuhan dengan tidak sopan dan hormat. Kerana tempat yang paling sopan dan adab kita dengan Tuhan adalah dalam salat. Dalam keadaan kita bersih, tak ada kecil, tak ada besar, menghadap kiblat, menutup aurat. Yang kita tutup itu aurat. Aurat bermakna apa, ikhwan? Benda yang memalukan. Kita tutup. Depan Tuhan kita tutup. Pada waktu yang Tuhan susun. Bukan waktu yang kita susun. Dengan bacaan yang Tuhan susun. Dengan perbuatan yang Tuhan susun. Dengan niat kita kepada Tuhan. Dan itu membawa kita kepada makam ma yuhibbuhullah wa yardah, kecintaan Allah dan redha Allah. Sedangkan dia itu Khalik kita, Malik kita, Mudabbir kita, Said kita, Razak kita. Jadi kalau ada dalam hidup ini kita tercicir bab macam ni, sepatutnya satu kebimbanganlah kepada kita, sebab kita orang yang berakidah. Pasal itu dipanggil aqidah, aqidatul Islam, aqidatul iman. Maksud dia apa dia? Orang yang mempunyai keyakinan kita pada Tuhan, keyakinan kita, keyakinan yang sahih, yang benar. Kerana itu ikhwan, kita kata wadzakir, bagi ingat. Bukan nak ajak solat tu, takkanlah muka lagu ni saya nak ajak solat, semua tengok sembahyang tahajud tak tinggal macam muka ni. Pasal apa? Dengar kuliah duk mengantuk, memang tadi sembahyang malam lah. Mana boleh duk pergi sengguk lagu tu je. Ya, malam ada aktiviti, nampak khusyuk. Jadi kerana itu wazakir, bagi ingat. Sebab dalam ingat tu kita boleh segar balik, kita tengok balik macam mana yang perlu kita perbaiki. Maka tak ada banyak benda kita nak perbaik dalam solat, melainkan satu apa dia? Perbaik tang niat kita aja. Supaya kita solat kita sampai kepada hakikat dia. Kan orang Arab bila dia kata hakikat. Kalau orang Yaman dia kata hagigah. Hakikat dia apa dia? Haqqu. Benda yang sebenar. Point dia tu apa dia? Yang lain semua mungkin satu andaian, tapi yang ni lah sebenar-benar dia apa dia? Nak rasa ketundukan kepada Allah,
yang itu menyebabkan Allah redha dan Allah cinta dengan redha ni lain ikhwan. Imam Ibn Qayyim cerita bab ni dahsyat dalam kitab dia Madarijus Salikin, dan Syekhul Islam dalam kitab dia Al-Ubudiyah. Dahsyat nak capai martabat tu. Dia kata hanya orang yang dia jahil dan duduk lagi dalam alam jahil, lepas duduk dalam zon jahil, masa jahil saja, yang tak akan dapat lihat apa makna makam hub dan makam redha. Bila Allah bagi benda tu pada kita, macam Allah sebut ayat 222 Baqarah, makam redha, makam hub. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Udah syah. Bila Allah hub dengan satu orang itu, innallaha yuhibbu tawabin, at-tawabin wal mutatahhirin. Kita kata hub ni apa dah? Cinta. Kita tengok dalam kamus. Kamus paling senang kita tengok kamus Munjid. Beli seorang satu simpan di rumah. Senang tengok kalimat dia. Kalimat dia senang faham. Arab Munjid. Hub dia kata izharul mahabbah lil mahbub. Penampakan sayang kepada yang kita sayang. Menampakkan sifat sayang. Ya ikhwan. Kita suami, kita ada isteri. Right? Right or wrong? Kita lah suami. Contoh yang lebih mudah sikit, isteri. Dia ada suami. Orang perempuan, ambil yang tak ada suami pun tak, orang perempuan, duit dia sayang tak? Sama dengan kita. Duit. Ada orang sayang tak duit? Ada duit. Saya tak sayang duit. Demam kot. Otak apa sihat. Duit sayang. Alat makeup dia, apa mah sayang. Pakaian dia, aksesori hidup dia lah sayang. Tapi sayang ni saya tanya, walaupun kita sayang duit, kita boleh tak kongsi duit dengan orang? Boleh tak bagi duit kat orang? Baju kita beli kat Dubai mahal-mahal, orang nak pinjam, kau kita main rumah tak bawa baju, dia bawa baju kelawang Malaysia, kita pinjam kelawang Dubai, kita beli baju tu kat Dubai mahal, agak-agak kita boleh tak bagi dia pinjam? Kita ada kereta, kita beli kereta mahal ratus ribu, sayanglah kereta sayang, kita jaga elok-elok. Lepas tu abang kita kata nak pinjam kereta boleh tak? Agak kita bagi tak? Datuk kita bagi tapi sayang tak? Sayang. Tapi maknanya kita boleh kongsi kan? Jam kita, anak kata ayah pinjam sat jam, buka bagi. Tapi jaga baik-baik jam tu ayah sayang susah dapat dalam dunia ada empat biji dalam dunia 4 biji, bukan dalam Malaysia, dalam dunia. Tapi ada tak benda kita sayang tak boleh kongsi? Tadi kita sayang boleh kongsi. Ada kawan kita main rumah tidur, perempuan main rumah, dia kata kat kita, I main rumah, I terlupa bawa laki I, pinjam laki you sat boleh tak? Agak-agak hang bagi tak? Bagilah, bagi pendatang lain kat dia. Aku bagi penyapu kat hang balik orang. Betul? Kita pun ada benda kita sayang kita kongsi. Ada benda kita sayang kita tak boleh kongsi. Tadi I minta kat you baju kelawak, you boleh bagi. I minta pinjam kereta, boleh bagi. I minta pinjam rumah, you nak pergi bercuti, you bagi. Minta pinjam husband, you tak bagi. Aku bagilah kat hang, aku bagi pendatang lain. Aku bagi hang masuk hospital lagi. Why? Ikhwan, Allah guna perkataan ni dalam Quran. Innallaha yuhibbu. Allah hanya menampakkan benda yang dia cinta kepada orang dia cinta, bukan pada semua orang. Ada benda Allah sayang, Allah bagi kat semua orang. Dia bagi makan, dia bagi minum, dia bagi sihat, dia bagi bernafas, semua. Hang menduakan aku pun aku bagi. Tapi ada benda yang aku sayang, aku tak bagi kat hangpa.
melainkan pada orang yang aku sayang saja. Orang perempuan paling dia sayang apa dia? Hati dia. Maka dia bagi kat siapa hati dia? Dia bagi kat suami dia. Harta dia sayang, dia bagi kat semua orang. Tudung dia pakai, dia sayang, dia bagi kat semua orang. Mah perak dia ada, dia bagi kat semua orang. Tapi hati hanya diberi pada orang yang sayang. Ya ikhwan, ada benda Allah sayang, Allah tak bagi pada semua orang. Maka Allah guna perkataan yuhibbu, innallaha yuhibbu. Balaghah ni balaghah tinggi ikhwan. Sesungguhnya Allah sendiri, dia tak bercakap pasal malaikat ke siapa, dia bercakap pasal diri dia. Sesungguhnya Allah yuhibbu, akan menampakkan dia sayang kepada orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri dengan benda dia sayangnya. Maknanya orang yang tak masuk dalam kategori ni tak akan nampak, tak akan bagi. Tuhan tak akan bagi sampai dia mati. Apanya Tuhan sayang ikhwan? Tuhan tak sayang sangat dunia ni. Kalaulah dunia ni bernilai sebelah sayap nyamuk, orang yang bermaksiat kufur tak akan dapat minum air seteguk pun. Tapi Allah sangat sayang iman manusia, hamba dia, maghfirah dia, syurga dia, redha dia. Sangat-sangat dia tak bagi, melainkan pada orang yang bercinta dengan dia. Bayang ikhwan, semua anak pinak kita dapat dari Tuhan, tiba-tiba yang ni tak dapat. Apa kita nak kata? Tuhan sayang dah. Tuhan sayang, Tuhan bagi harta kat saya. Habis tengok orang kafir. Habis tengok Qarun. Han tengok Haman. Han tengok Firaun. Han tengok Namrud. Tengok perniagaan-perniagaannya. Quran kata liila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayf. Bagaimana Quraisy pandai berdagang kan? Rihlah dan syita kan? Mereka rihlah pada musim saif dan syita, sejuk dan panas. Mereka teringat nak keluar pada Mekah pergi Yaman, jauh berjalan. Mereka pintar. Pasal itu Allah tak ukur dengan benda-benda ni semua, tapi Allah ukur dengan satu benda rahsia. Allah bagi pada kita khusyuk dalam ibadat. Dia bagi pada kita ziyadatul iman. Dia bagi kita bertambah keyakinan kita pada Allah. Janji dia benar. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun bagi tahu pada kita, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Sebab takut dengan sedih ni adalah muatan dunia. Muatan dunia. Siapa duduk dalam dunia tak pernah kena dua penyakit ini, bermakna dia tak hidup lagi ya. Takut dengan sedih. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Abshiru bil jannah. Kamu digembirakan dengan syurga yang dijanjikan untuk kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah awliya kamu. Kita duk cari awliya Allah. Sekarang Allah kata, nahnu awliya. Kamilah awliya kamu. Kamilah pembela kamu. Dunia dan akhirat kami bela kamu. Oh subhanallah ikhwan. Yang ni ada di mana ikhwan? Salah satu pintunya ada dalam salat. Lepas itu kenapa salat itu kena sama macam Nabi? Sebab hanya salat macam Nabi sajalah boleh membuka segala rahsia jiwa. Abwabul qulub wal absar. Boleh membuka rahsia hati dan rahsia pandangan. Hanya cara Nabi. Kenapa? Kerana huwa Rasulullah, huwa Nabiullah, huwa Khalilullah. Dia adalah orang yang Allah cinta, Nabi Allah, Rasul Allah, orang yang Allah kasih, paling kasih. Dia dipanggil afdalul khalq, seafdal makhluk. Di kalangan manusia ni, tak tahu lah berapa jumlah manusia, Allah angkat beberapa ratus orang
riwayat yang banyak dipakai walaupun dia tak sahih, tapi itulah riwayat yang diangkat. 124,000 para Nabi, tapi dia tak sahih. Tapi dalam banyak kitab-kitab akidah dia akan sebut angka tu. Sebahagiannya menyebut angka untuk menunjukkan banyak, bukan dia bermaksud dengan angka tu. Dia bermaksud banyak. Bila sebut 100,000 ni banyak, maka dia kata sakti dua laksa. Angka tu merujuk kepada banyak. Dia kata 124,000. Jadi Nabi diangkat 300 lebih jadi Rasul. Bermakna 100,000 tu daripada jumlah manusia seluruhnya, itulah pemimpin manusia. Diambil 300. Mereka adalah pemimpin, orang yang memimpin manusia. Daripada 300 ni diambil 25. Mereka ni adalah pemimpin kepada yang memimpin Rasul, yang memimpin Anbiya, yang memimpin manusia. Ambil 25. Daripada 25, Al-Hafiz Ibn Kathir di dalam tafsir surah Furqan, dia kata diambil ulul azmi. 5 yang menjadi pemimpin kepada manusia seluruhnya. Macam mana kedudukan dia? Daripada 5 tu diambil 1 menjadi pemimpin, Muhammad. Imam Nawawi menamakan kitab besar dia Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Anbiya, min kalam Sayyidil Mursalin. Muhammad adalah pemimpin Anbiya dan Mursalin. Bagaimana kedudukan Muhammad? Maka Allah kata semayang macam dia. Maka logik apa manusia pergi semayang secara sendiri ni? Logik apa? Dia nak cari apa? Apa yang dia nak cari? Dia takkan jumpa apa-apa melainkan kesesatan, kebuntuan, ketidakkeruan. Itu semayang macam Nabi. Dia tak nampak Nabi itu punya tinggi. Di mana kedudukan Nabi itu dia tak nampak. Al-Hafiz Ibn Kathir cerita dalam awal surah Al-Isra, ayat-ayat pertama tu, perjalanan Mi'raj sampai kepada Baitul Maqdis, semua para Nabi sambut Nabi Muhammad, sambut dan minta izin ke Tuhan. Sembahyang yang akan beri kepada Muhammad nanti, benarkanlah kami sembahyang sekali dengan dia. Macam tu punya kedudukan Nabi Muhammad. Allah kata Muhammad itu uswatun hasanah. Macam mana tak jadi uswatun hasanah? Ulul azmi ambil dia sebagai pemimpin. 25 Nabi ambil dia sebagai pemimpin. Hak 300 tadi ambil dia sebagai pemimpin. Hak yang kata 100,000 tadi ambil dia sebagai pemimpin. Dan umat yang banyak berada di bawah 100,000 tu. Allah kata dia ada uswatun hasanah. Kalau kamu nak tunjuk iman kamu pada aku, tunjuk dengan kamu ikut dia. Dekat kita ni Allah skip. Main dekat kita terus kita direct dengan Nabi. Patut kita kena ikut dia punya tabaqat tu dahsyat. Macam orang hari ni kan dia ikut tabaqat yang dahsyat. Kita tak boleh minta kepada Allah terus, kena minta dekat Habib, kena minta kat Syekh, kena pitang kubur. Kita ni jadi macam umat merempat pula. Kena nak minta ke Tuhan terus tak boleh, pasal kita kotor lah, kita tak bersih lah. Habis macam mana pergi cari orang bersih? Kebetulan orang bersih tu dah mati, buat macam mana? Minta lah kat kubur dia. Nanti insya-Allah sengak-sengak dia boleh naik pergi jumpa Tuhan. Allah skip kita, tak payah. Sekarang aku letak kamu dengan manusia yang paling aku kasih. Ini martabat Muhammad. Hampa semayang terus ikut dia. Patutnya hampa kena semayang macam 100,000 Nabi tadi. 100,000 Nabi kena semayang macam 300 Nabi. 300 Nabi kena semayang macam 25 Nabi. 25 Nabi kena semayang macam 5 Nabi. 5 Nabi tu kena semayang macam seorang Nabi. Patut macam tu kita kena buat. Tapi Allah skip kita terus. Kita jadi umat Muhammad. Maka apakah kita harap ibadat depan Tuhan? Tuhan pandang kita. Kalau kita tak pandang orang yang dimuliakan oleh Tuhan, apa Tuhan pandang kita? Jangan harap kita akan dapat apa-apa. Zikir kita jadi tak ada manfaat. Ibadat kita jadi tak ada manfaat. Pembersihan jiwa jadi tak ada manfaat. Inilah ikhwan maksud tazkirah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Cakap tu saya tanya, boleh nampak tak apa saya nak cakap? Nampak? Nampak saya dah berhenti. Kalau tak nampak saya pergi lagi. Nak bagi nampak?
Tapi dah nampak saya boleh boleh berhenti. Oh, bagi terang lagi. Tanyalah senang. Tanya kalau ada soalan apa boleh tanya insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Kita rehat sat dulu. Minum air apa ke? Sila kita rehat.